Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Telah berkata Imam al-Allamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Semua yang engkau buat sia-sia. Engkau ambil semua kata-katamu dari kitab, lalu engkau berbicara dengannya. Seandainya kitabmu itu hilang, apa yang engkau buat? Ataupun berlaku kebakaran, maka kitabmu itu pun terbakar hangus. Ataupun matamu itu sudah tidak dapat melihat lagi. Ataupun jika kendi airmu itu pecah, lalu airnya mencurah-curah keluar daripadanya. Jadi dalam hal-hal ini semua sekali, di mana pula ada bekas airmu yang baru, atau gantian kitabmu yang hangus terbakar, atau pandangan yang akan mencelikkanmu, dan siapa yang akan membantumu. Tetapi barang siapa yang belajar ilmu, lalu dia mengamalkannya dengan penuh ikhlas, maka bekas airnya, kitab rujukannya, dan pembantu yang bakal menolongnya tetap kekal ada dalam hatinya buat orang lain. Undurkan dirimu, wahai anak-anak yang pintar bicara, wahai dahulu di dalam azal, dan apa yang sudah ditentukan oleh ilmu Allah dengan tentangan kamu. Jadilah orang mukmin, Muslim yang sebenar-benarnya. Tidakkah kamu mendengar firman Allah Ta'ala, alladzina amanu bi ayatina wa kanu muslimin, iaitu orang-orang yang mempercayai tanda-tanda kami, ayat-ayat kami, dan mereka adalah orang-orang yang beriman. Muslimin dan muslimat sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian, gesaan Syekh Abdul Qadir untuk kita berfikir sejenak. Ilmu yang kita peroleh hari ini daripada apa yang kita baca, daripada apa yang kita dengar, daripada apa yang kita lihat, dan dari bantuan-bantuan orang yang berada sekeliling kita. Maka bagaimana mungkin ilmu seumpama ini akan kekal bercahaya dalam hati kita, kekal bercahaya dalam petunjuk kehidupan kita, kekal sebagai cahaya dalam mencari keredaan Allah SWT. Perumpamaan ilmu itu seumpama pokok. Bila mana pokok itu berbuah, maka nampak manfaatnya. Bila ia tidak berbuah, maka hampir pokok ini ingin ditebangnya. Maka Syekh Abdul Qadir menyebut, kalau hari ini ilmu kamu ada kat kitab, hari ini ilmu kita boleh lagi kita dengar daripada fulan bin fulan. Hari ini mungkin ada orang akan beritahu ilmu pada kita, berkongsi ilmu. Tapi mungkin satu hari nanti sumber-sumber ini akan hilang. Kitab hilang, kitab terbakar sebagai contoh. Teman-teman yang mengingatkan kita tentang ilmu juga hilang. Mungkin dia dah mati atau sebagainya. Guru-guru kita juga hilang, mati dan sebagainya. Maka apa persiapan kita daripada sumber ilmu ni di mana? Kalau hari ini kita katakan sumber ilmu kita bahan bacaan, buku-buku, teman-teman, kawan-kawan, tuk-tuk guru kita. Kalau suatu hari nanti ilmu tu akan hilang, di mana kita simpan ilmu kita? Kalau kita simpan pada buku, buku tadi mungkin rosak, mungkin hilang, mungkin tak ada di tangan kita. Kalau ilmu kita itu pada sahabat, kawan-kawan kita, kawan kita tidak selamanya bersama dengan kita. Ada waktu berpisah dua alam, satu alam barzakh, satu alam syahadah.
ada waktunya kita berjauhan. Satu di utara, satu di selatan. Ada waktunya kita terputus hubungan. Maka tiada lagi khabar, tiada lagi tazkirah daripada kawan-kawan kita. Dan demikian juga guru kita. Tok guru kita juga manusia, dia pun akan mati. Dia tak akan kekal bersama kita. Dia juga akan terputus hubungan dengan kita dengan sebab-sebab kebiasaan, jarak kita yang jauh mungkin, atau faktor-faktor kesihatan dia. Lalu mana sumber ilmu kita? Bagaimana kita nak simpan ilmu tadi supaya kekal bersama kita? Dan terus kita mampu beramal walau dalam ketiadaan perkara ini. Bagaimana? Maka kata Syekh Abdul Qadir, ilmu itu cara menyimpannya ialah dengan beramal. Simpan ilmu tadi bukan dengan cara hafazan, dan bukan juga dengan cara bacaan, dan bukan juga melalui orang-orang sekeliling kita, tapi simpanlah dia dengan amalan. Bila kita menyimpan ilmu dengan amalan, maka ia akan kekal. Dan amalan itu bila ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia akan menjadi cahaya berterusan. Akhirnya kita seperti cahaya yang sedang bergerak. Sebab itu kata para ulama, al-ilmu ma yushirukal bil amal. Ilmu yang sebenar apa yang kamu sibuk beramal. Ilmu yang sebenar kita dapat ni bukan apa yang kita catat, bergebar-gebar, berbuku-buku misalnya. Tapi sebenarnya apa yang kita amalkan, itulah ilmu kita. Nak kenal seorang tu ada ilmu atau tidak bukan berapa banyak kitab dia karang, berapa banyak amalan dia buat. Maka di situ dia ketahui seorang itu berilmu. Orang alim bukan pada pakaiannya. Orang alim juga bukan pada sijilnya, yang alim sebenar, tetapi alim sebenar pada amalannya. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, laisal faqih bi aqwalihi. Orang faqih bukan sebab dia cakap, tapi orang faqih itu sebab dia beramal. Kepahaman dalam beramal. Sebab itu kata para ulama, iza sami'at tilmizu syai'an min kalamil qaum wa amila bihi yadhharu nuruhu fi akhiril fi qalbihi wa yanfa'uhu hina izin wa man yasma'u minhu dhalikal kalam yantafi'u bihi wa man sami'a minal masyayikh kalaman wa lam ya'mal bihi kana kahikayatin sami'aha fahafidhaha thumma an qaribin yansa. Kata Abu Uthman Al-Hiri rahmatullahi alaih, kata Abu Uthman, seorang bila dia dengar satu ilmu, kita kalau dengar satu ilmu, maka cepat-cepatlah beramal. Dan bila mana kita beramal, akan zahir cahayanya dalam hati kita pada akhir usia kita. Jadi bila kita dapat satu ilmu, lalu kita beramal, kelak nanti pada hujung usia kita, pada akhir usia kita, akan nampak cahayanya pada hati kita dan memberi manfaat kepadanya pada waktu itu. Dan siapa pun yang dengar daripadanya akan turut mendapat manfaat. Jadi kita kalau dengar satu ilmu, terus beramal. Apa kesan dia? Dia menjadi cahaya yang akan terus hidup subur sehingga akhir umur kita. Dan ketika itu, waktu kita dalam keadaan secara fizikal dah tak mampu, tapi dia ilmu yang bercahaya di hati kita masih boleh buat. Dan bila orang dengar cakap kita daripada orang yang beramal, maka orang juga turut mengambil manfaat. Tetapi siapa yang dengar daripada tok gurunya ilmu tapi tak beramal, dia cuma mendengar cerita, yang dihafalnya kelak dia akan lupa. Kalau kita dengar daripada guru-guru kita, kita tak beramal, kita macam dengar cerita je. Macam tuan-tuan buka TV, tengok filem, tengok cerita, lepas tu lupalah. Tengok cerita, oh sedap, seronok, bagus. Lepas tu habis, cerita lain pula. Tengok cerita ni pula, seronok, habis, cerita lain pula. Demikian hidup kita, ribuan filem kita tengok, tapi kita tak ingat pun. Maksudnya tak akan beri manfaat. Takkan saya ingat Ustaz ni, dialog tu mesti ingat. Maksudnya beri manfaat atau tidak? Tak. Bila tak beri manfaat, itulah makna lupa. Lupa sebenarnya bukanlah kita tak ingat. Itu makna biasa.
Lupa sebenar bila kita tak boleh ambil manfaat dan tak boleh beramal, itu lupa namanya. Seorang alim pelupa bukanlah dia lupa untuk sebut fulan menyebut ilmu itu dan ini, tapi bila mana dia beramal cukuplah itu makna lupa. Awak ni saya tengok pelupa sungguh. Tak ada, Ustaz, saya okey, ingatan okey. Tak, awak benda ni kan kena amal macam ni, Nabi ajarkan macam ni, kenapa tak buat? Pelupalah awak ni. Masa makan kan Nabi ajar baca bismillah, takkan awak pelupa macam tu. Masa makan kan Rasulullah ajar makan tangan kanan, takkanlah awak pelupa macam tu. Saya kuat ingatan saya macam kalkulator. Tak, itu ingatan zahir. Ingatan sebenar ialah suatu bila mana kita dengar kita amal, maka orang ni bukan pelupa. Sebab itu menjadi bila Nabi sallallahu alaihi wasallam sentiasa ajar kita supaya bersegera beramal. Badiru bil amal, segera beramal. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh kita segera amal? Pertama, itu adalah penjagaan ilmu. Itu penjagaan ilmu. Yang kedua, kerana usia kita yang terhad. Yang ketiga, kerana Allah Ta'ala suka orang yang tunjuk kesungguhan beramal. Amat suka kesungguhan beramal. Dan Allah Ta'ala suka kepada kita 3 perkara. 3 benda Allah suka melihat hamba-Nya. Kita tak sempurna tak apa. Kita tahu kita tak mungkin sempurna. Kalau kita tak sempurna tak apa. Tapi kita kalau ada 3 ni, Allah sentiasa bersama kita, sayang kita. Pertama ialah isti'anah. Sentiasa apa-apa pun minta tolong dengan Allah. Apa-apa minta tolong dengan Allah. Angkat tangan doa, ya Allah, aku nak tu, aku nak ni. Ya Allah, berilah aku kebaikan itu, kebaikan ini. Ya Allah, jadikan aku orang yang beramal dengan ilmuku. Minta tolong apa pun. Sebab kita tahu dalam kita nak buat sesuatu, kita tak mampu sebenarnya. Kita nak bangun subuh esok tak mampu. Minta tolong, ya Allah, bangunkan aku pada waktunya. Ya Allah, jadikan aku bersemangat. Setiap hari aku bersemangat untuk menyembahmu, beribadat padamu. Kalau kita minta tolong, maka Allah berkewajiban untuk bantu kita. Maksud berkewajiban, tak ada benda yang boleh wajibkan Allah. Artinya Allah pasti akan bantu kita. Siapa yang minta tolong kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah akan datangkan kepadanya apa? Taqwiyah dia panggil. Taqwiyah artinya Allah akan kuatkan dia. Jadi kuat. Tuan-tuan, kita bukan kuat sebab makanan atau sebab senaman atau sebab itu, sebab ini, tapi sebab Allah kuatkan kita. Ramai mana orang mencuba kuat dengan senaman, akhirnya patah tulang, patah kaki. Dia pergi gym, angkat besi biar kuat. Akhirnya ni, dia punya bicep dia tercabut. Terputus dari orangnya. Dah tak sihat. Terus masuk ICU. Ni angkat berat, terlebih berat, jatuh kena tengkuk dia, patah tengkuk, lumpuh. Ramai orang cuba kuat dengan senaman, cuba kuat dengan makanan, akhirnya berkesudahan dengan hasil yang tidak diharapkan. Ramai mana orang nak makan tu, makan ni, makanan ni sihat, makanan ni sihat, rupanya keracunan, mati. Yang ni pula Ustaz sihat, kita kena jogging pagi-pagi, akhir kena langgar lori tahi, dah mati. Maknanya, hakikat sebenar, kekuatan itu apa yang Allah kuatkan kita. Allah kuatkan, terutama bila kita kuat dalam buat perkara berfaedah pada kita. Apa dia? Menyembah Allah. Tuan-tuan, ramai orang boleh kuat dalam hal-hal lain, boleh. Tapi kuat untuk melaksanakan perintah Allah. Di situlah bezanya manusia yang bernama hamba Allah dengan hamba nafsu. Orang yang namanya hamba Allah, dia kuat bila buat perintah Allah. Terlalu kuat. Baik tahajudnya, baik puasanya, baik zikirnya, baik Qurannya, baik semua benda yang namanya ibadat, nampak dia kuat macam dia tak penat, macam dia tak bosan. Kenapa Allah beri kekuatan? Daripada mana kekuatan itu? Bila kita minta tolong dengan Allah. Tuan-tuan, orang gangster tu gagah sebab apa? Sebab dia minta tolong dengan geng dia. Tolong. Gagahlah dia. Cuma dia seorang-seorang. Boleh jadi gangster? Tak boleh. Dia tolong. Ini yang tolong dengan makhluk. Bayangkan yang minta tolong dengan Tuhan pemilik makhluk. Macam mana kekuatan dia? Gagah dia. Yang kedua, Allah Ta'ala suka bila kita bersungguh dalam buat sesuatu. Yang kita sebut tadi, bersegera makna bersungguh. Bersungguh dia tu. Bersungguh makna bersegera, cepat. Bila mana seorang itu bersungguh, maka Allah beri dia taufik. Kita dalam, bila saya dengar satu ilmu, biar bersungguh dengan ilmu.
Kemudian bersungguh pula saya nak beramal. Ada juhud, ada usaha. Ada usaha untuk kita beramal. Bagaimana seorang tu disebut berusaha atau bersungguh? Antaranya saya katakan tadilah, dia nak jadi orang pertama buat. Itu tanda orang bersungguh. Kita kalau apa-apa pun dalam urusan, bila kita menjadi orang pertama, orang tahu ini orang bersungguh. Ni bila dia orang launching iPhone 14. Ni peminat iPhone. Launching kat Asia Tenggara ni, kat Singapura. Yang pertama belinya orang Malaysia juga. Waktu pukul berapa dia beratur kita pun tak tahulah. Pukul berapa pagi. Waktu untuk menjadi pemilik pertama. Sebab dia awal. Maka kerana dia awal, dia dapat. Dia bersegera. Kita dalam ibadat. Itu contoh orang bersungguh hal dunia. Setiap kali benda baru nak jadi nombor 1, padahal 1 dengan 10 tak ada beza. Kalau prepaid tak top up, tak ada line. Kalau tak bayar bil, kena sekat. Tapi manusia dalam bab dunia, memang dia nak bersungguh. Apa pun nak nombor 1. Walaupun hadiahnya taklah berbaloi sangat. Kadang tak ada hadiah pun. Tapi nak. Kesungguhan itu. Itu fitrah manusia. Dalam kehidupan dia. Dia ada sifat nak jadi nombor 1. Tapi kita nak jadikan fitrah ini fitrah suci. Biar nombor 1 kita dalam bab ibadat, kerana ia menguntungkan kita. Hal dunia memang secara fitrah kita nak nombor 1 sentiasa. Tapi dia tak banyak manfaat. Kita nak sesuatu yang beri manfaat. Bersungguh dalam hal dunia. Jadi bila seorang itu ada al-juhud, bersungguh-sungguh dalam hal akhirat, maka apa Allah beri pada dia? Taufik. Taufik makna Allah bantu dia, ilhamkan dia banyak kebaikan untuk dia buat. Maka dia pun sibuk buat baik. Tentu orang ni dia tak akan pernah ada waktu lapang, melainkan penuh dengan kebaikan. Yang ketiga yang Allah suka, bila seorang tu beradab dengan Allah. Bila mana seorang tu beradab dengan Allah, maka Allah berikan kepadanya karamah. Karamah. Tentang orang-orang yang dapat karamah di kalangan para wali, kerana adab dia dengan Allah tinggi. Tuan-tuan ada pekerja. Pekerja yang paling kita sayang sekali apa? Mungkin bos tu kata pekerja paling bersungguh lah, Ustaz. Betul. Tapi yang lebih lagi, pasti yang paling beradab. Yang paling beradab dengan kita sayang sekali. Yang kalau nak keluar bos, nak keluar dulu bos. Dia adabnya cantik, walaupun dia mungkin kerja tak comel sangat. Tapi adabnya cantik. Kita anak-anak kita yang paling kita sayang yang beradab. Yang beradab. Kita pun kalau nak pilih menantu, mula-mula memanglah nak tengok yang kaya, yang berpangkat. Last sekali kita akan tengok paling tinggi sekali yang menenggelamkan semua ialah adab. Bila adabnya tinggi, kita ambil dia. Kenapa saya pilih dia? Sebab dia beradab. Dalam banyak calon menantu ni, dia paling beradab sekali. Kita pun nak angkat orang naik, orang paling beradab. Kita suka. Maka Allah Ta'ala paling suka orang beradab dengan Allah. Tentang bagaimana seorang tu beradab dengan Allah. Kita faham bila kita sebut beradab dengan manusia, merendahkan diri pada manusia. Beradab dengan manusia, bercakap lembut, lunak dengan manusia. Beradab. Bercakap dengan manusia, beradab dengan manusia, maksud kita beri perhatian sungguh-sungguh bila dia bercakap dengan kita. Beradab. Dan semua ada adab yang maklum dalam muamalah kita seharian. Baik, kita nak belajar adab dengan Allah. Baik, orang yang adab dengan Allah bagaimana? Adab dengan Allah. Kita ambil contoh satu, kalau dia baca Quran. Maka antara adab ni ialah dia menghadap kiblat. Antara adab ni ialah dia berwudu. Antara adab ni ialah dia memakai pakaian yang bersih. Antara adab ni ialah dia duduk tempat yang bersih. Antara adabnya ialah ditadabbur setiap ayat. Dibaca dengan penuh perhatian. Maka itu adab. Kalau kita nisbahkan dengan Al-Quran. Ada seorang ulama, namanya Imam Ibn Atta. Orang tanya dia, Syekh baca Quran biasa khatam banyak mana? Dia kata dulu saya khatam Quran sekali sehari. Dulu. Tapi semenjak 14 tahun saya belum lagi khatam. 14 tahun dulu saya kalau khatam Quran sekali sehari dulu. Tapi semenjak 14 tahun yang terakhir, saya baru baca Quran surah Al-Anfal. Al-Anfal maknanya juzuk 9, 10. Nak masuk juzuk 9, juzuk 10.
Al-Anfal, surah ke-8 dalam Al-Quran. Kenapa? Sebab dia mula baca dengan beradab, tadabbur. Dia perhati ayat itu, dia tengok diri dia, dia tengok sekeliling dia. Siap satu ayat dia tak berpindah, melainkan dia tahu bagaimana ayat itu berkait dengan dirinya. Kita kan baca Quran macam tak ada kaitan apa-apa, just baca. Kalau kita nak baca siap satu ayat, kita nak lihat bagaimana kaitan dengan kita. Apa kaitan dengan kita? Even kalau kita baca tentang kaum-kaum yang dimusnahkan, kaum Ad, kaum Samud, kita tengok, ya Allah, kalau begini mereka dimusnahkan, dek kerana mereka degil, dek kerana mereka lawan perintah Allah. Moga aku tak jadi macam tu, ya Allah. Yang kita tengok diri kita. Kita bimbang ada waktu-waktu kita lawan, kerana ikut hawa nafsu kita. Ada waktu-waktu kita terlalu ikutkan syahwat kita. Akhirnya kita lari daripada perintah Allah. Kita bimbang macam kaum Ad, kaum Samud dimusnahkan. Walau taklah sampai peringkat tu, tapi tadabbur kita sampai peringkat tu. Setiap kali kita baca tentang kaum lain, kita bila baca Fatihah je, maka kita melihat antara kaitan dengan diri kita. Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji pada Tuhan sekalian alam. Lalu kita lihat diri kita, kurangnya pujian kita pada Allah. Walau Allah beri kita banyak perkara. Kurangnya pujian kita pada Allah, walau Allah beri kita banyak kesempatan. Lalu kita melihat dengan Al-Fatihah saja, alhamdulillah, duk kenal dan tadabbur satu hari. Ini berlaku pada Imam Ibn Atta. Dulu aku baca Quran khatam sekali sehari, sekarang tak. Dah 14 tahun aku baca Quran, baru surah Al-Anfal. Umar Al-Khattab, dia baca surah Al-Baqarah saja, baca surah Al-Baqarah setahun, untuk dia membaca dan menghafal. Kenapa? Dia tak lalu satu ayat melainkan dilihat dirinya di mana. Dan ini paling suka dalam kita membaca Al-Quran. Bila kita baca satu ayat, kita lihat diri kita kat mana dalam ayat yang Allah sebut. Sebab Allah sedang berkata-kata dengan manusia dan berkata-kata dengan kita. Tetapi bila seorang bos, walaupun dia cerita hal lain, tapi dia maksudkan kita, jangan kamu jadi macam orang tu, kelak jadinya macam ni. Maka kita berwaspada dengan setiap cerita. Dan ini bila kita sebut adab dengan Allah. Jadi Allah suka kita 3 benda. Dek suka Allah pada 3 benda, Allah beri kita 3 benda, 3 perkara. Allah suka kita minta tolong dengan dia. Jadi kalau kita dapat ilmu, agak berat nak beramal, minta tolong dengan Allah. Ya Allah, berilah kekuatan untuk aku beramal dengan ilmu. Ya Allah, simpanlah ilmuku, jadikan, terjemahkan ilmuku dalam amalanku. Tetapi kita tak nak hafal ilmu, kerana hafazan ni akan nyanyuk. Bukan nyanyuk sebab tua pun, kadang sebab sibuk dah lupa. Tapi kita nak simpannya dengan amal. Wa imma doa, wa imma zikir, semua kita nak beramal. Maka orang ni lah orang yang paling berjaya, kerana dia beramal dengan ilmunya. Sebab itu bila kita beramal dengan ilmu, maka Allah, itu tanda Allah Subhanahu Wa Taala beri kita nikmat. Kata ulama, itu Imam Ruwaiyim kata apa? Allah akan kurniakan setiap orang itu dengan perkataan dan perbuatan. Innallaha ta'ala razaqaka al-qawla wal amala. Allah akan rezekikan kepada kamu perkataan dan perbuatan. Siapa yang Allah ambil perkataannya dan tinggalkan amalannya, maka itu nikmat daripada Allah. Siapa yang Allah ambil amalannya, tinggal perkataannya, maka itu musibah. Dan siapa yang ambil dua-dua, Allah ambil dua-dua, maka itulah kehancuran. Maksudnya apa? Tuan-tuan, kita pandai cakap? Pandai. Yang kita cakap tu beramal ke tak beramal? Baik, kalau kita bercakap, kita mesti beramal. Kadang-kadang Allah Ta'ala mungkin dilupakan apa yang kita cakap. Kita dah tak boleh cakap. Atau dengan bahasa lain, tak pandai cakap. Baik, tuan-tuan tahu kelebihan Al-Quran? Tahu. Dulu ada juga belajar kelebihan gini-gini, tapi dah tak ingat lah. Kita mungkin Allah ambil ilmu kita yang berupa perkataan, tapi Allah kekalkan secara amalan. Walaupun kita tak ingat dalil-dalil kelebihan Quran, tapi kita tak pernah tinggal baca Quran. Kalau hari ni orang suruh kita ceramah, Ustaz, ataupun boleh tak ceramah kelebihan bacaan Quran? Saya tak ingat lah apa dalil, tapi saya tak pernah lagi berhenti baca Quran. Allah mungkin ambil ilmu kita bersifat perkataan, kita mungkin dah tak erti cakap, tak boleh nak ulang, tapi Allah tinggalkan kita amalan, maka itu nikmat.
Tetapi Allah Ta'ala mungkin juga dia ni pandai lagi cakap tapi dia tak pernah beramal. Itu musibah. Allah ambil daripada dia amalan. Allah tinggalkan dia cuma pandai sembang. Kau tanya kelebihan Quran, ni cair sebut. Tapi dia tak baca pun Quran. Kalau cerita apakah kelebihan Qiyamul Lail, cair lidah dia menuturkan dalil dan buktinya. Tapi dia qiyam pun tak bangun. Cerita kelebihan sedekah, cair dia sebut ayat tu, ayat ni, ayat ni. Dia pun memang jadi duta minta sedekah. Dia tahu semua, nak apa semua. Tapi dia sendiri kedekut. Maknanya Allah tinggalkan padanya perkataan, Allah ambil amalan. Maka itu musibah. Musibah kita cuma ada kata-kata, perbuatan tak ada. Yang seorang tadi, dia kata-kata diambil oleh Allah, tapi perbuatan ada. Itu nikmat. Nanti saya kata memang, siapa pun, kita kalau kita mengaji dulu, kita mengaji, zaman belajar, memang banyak dalil lah kita hafal. Banyak dalil. Sekian-sekian perkara dalil semua. Tapi oleh kelemahan otak kita ni berlaku. Tapi amalan kita tak pernah berkurangan. Macam saya sebut tadi lah, kita tahu kelebihan Qiyamul Lail. Nak ikut dalilnya beratus, ribu dalil. Cerita-cerita ulama' Qiyamul Lail banyak. Tapi dah tak ingat dah, lama dah. Tapi Qiyamul Lail kita tak pernah tinggal. Maka orang ni Allah ambil ilmu dia berupa perkataan, tapi Allah kekalkan ilmunya dengan perbuatan. Maka ini nikmat. Tak apalah tuan-tuan, kita tak boleh nak cerita kelebihan tu, kelebihan ni. Tapi kita beramal dengan benda tu. Ada orang yang saya katakan, Allah Ta'ala kata Imam Ruwayyim, Allah ambil amalan dia, Allah cuma tinggalkan ilmu dia. Cakap pandai amal tak ada. Ini musibah. Cakap pandai jadi fitnah pada dia. Tapi ada orang pula yang ilmu pun tak ada, amalan pun tak ada, makinlah kemusnahan. Maknanya tak jadi manusia ni. Afatun, rosak. Rejected. Ini dia reject, barang-barang reject terus. Maka di sini penting untuk kita beramal. Kalau kita lihat bagaimana para ulama' dahulu, bagaimanapun keadaan mereka, walaupun dalam keadaan sakit, walaupun dalam keadaan sibuk, walau dalam keadaan apa pun, mereka amat menjaga ilmu mereka. Jaga sungguh ilmu mereka. Atau kadang-kadang kerana mereka menjaga ilmu, nampak sikap keras mereka. Kadang-kadang nampak sikap keras sebab mereka nak praktik ilmu. Kerana orang ada ilmu ni, dia akan ada ghirah, cemburu. Cemburu menyebabkan dengan ilmu tadi dia mungkin menegur, dia mungkin marah, mungkin sekian sebab dia ada cemburu. Seorang yang benar-benar berkahwin dengan ilmu, dia ada cemburu. Tentang kita kalau bendanya bini kita cemburulah dengan isteri kita. Maka orang berilmu ni, dia cemburu dengan ilmunya. Dengan ilmu dia akan jadi cemburu, menyebabkan dia akan beramal. Pernah satu kisah tentang bagaimana seorang ulama' yang kuat beramal dengan ilmu dia. Satu hari, tuan-tuan sekalian, anak murid dia pergi ziarah dia sebelum menunaikan haji. Anak murid nak pergi haji. Bila nak pergi haji, dia pun ziarah tok guru dia. Dia pun beri salam. Assalamualaikum. Tok guru dia tak jawab. Bukan sekadar tak jawab, bahkan tak paling tengok dia. Walam yaltafit ilaihi. Tak tengok. Lalu lelaki dia pun kecewa. Dia kata, subhanallah, rajulun yazuru rajulan wala yukrimuhu. Kita duk datang nak ziarah tapi tidak dimuliakan. Dia kecewa lah. Datang ziarah tok guru tak muliakan dia. Rajulun yazuru rajulan fala yukrimuhu. Ni datang sebab nak ziarah, sepatutnya dimuliakan, kenapa tak dimuliakan? Lalu kata Syekh, bagaimana aku nak muliakan seorang yang meninggalkan ibunya sakit di rumah, lalu pergi menunaikan haji tanpa redha dan izinnya? Aku tak akan memuliakan orang macam ni. Lihat amalannya. Aku tak akan muliakan orang yang walaupun dia buat benda baik, tapi dia abaikan benda yang lebih baik, yang jadi keutamaan, bahkan menjadi syarat penerimaan. Bagaimana aku nak hormat orang yang pergi haji, tinggal mak dia sakit kat rumah tanpa minta izin dan redanya? Tidak mungkin. Sehingga dia kembali taat pada ibunya. Maka lelaki itu baru sedar kesilapan dia. Batal haji, balik rumah, jaga ibunya sampai mati. Dan dia tak jumpa tok guru dia. Sampailah ibunya meninggal dunia, maka dia pun datang jumpa tok guru dia. Kali ini disambut dengan penuh kegembiraan, penuh penghormatan.
Sehingga dia mengambil masa tadi melazimi gurunya sampai gurunya mati. Dan gurunya berkata ketika mana dekat hari kematian dia, jadi anak murid ini dah dia tegur dengan satu ilmu yang beri manfaat pada dia. Bila dekat gurunya nak mati, anak murid dia menangis, sedih. Lalu koyakkan baju dia. Wa mazzaqa jaibahu, dekat tempat butang-butang ni dia koyakkan dia. Tok guru dia dekat anak mati, tengok anak murid dia tadi menangis, menjerit. Dengan keadaan koyak baju, lalu dia berkata, ya waladi, khalafta sunnah wa mukhalafata sunnati zahiran alamatun nifaq. Wahai anakku, kamu telah menyalahi ilmu sunnah Nabi. Dan ingat, siapa yang menyalahi sunnah Nabi secara terang-terangan, itu alamat munafik. Sebab sunnah Nabi kata apa pun musibah jangan koyak baju. Menjadi tradisi jahiliah. Mereka bila berada dalam kesedihan yang bersangatan, mereka koyak baju, ambil pasir, tabur atas kepala, tampar pipi, buat benda-benda yang tunjuk sedih sangat. Kata Nabi SAW, laisa minna man darabal khudud wa syaqqal jiyu wa da'a bida'wal jahiliyah. Bukan umat aku orang yang bila mana ditimpa musibah menampar-nampar pipi, nampar kerana sedih, dan mengoyakkan baju dan pakaiannya, dan menyeru dengan ucapan jahiliah. Bukan umat aku. Ini kita panggil niyaha. Niyaha makna ratapan. Tentang kita kalau ada musibah menangis tak salah, itu tanda rahmat, tak salah apa-apa. Tapi bila sampai peringkat menjerit-jerit, melolong-lolong dan mengoyakkan baju, kadang-kadang tak peduli auratnya terdedah dan terbuka, maka ini jahiliah. Itu guru dia tegur anak murid. Orang yang terang-terang menyalahi sunnah Nabi, itu tanda munafik. Kata kita dah tahu sunnah Nabi SAW, contoh makan tangan kanan, kita terang-terang makan tangan kiri, ini alamat munafik. Terang-terang lawan. Kalau orang kata ni, mak, tangan kiri tu tangan kanan, oh lupa, tak apalah, ni tanda dia mungkin lupa. Fikir, tak suka saya sekali nak makan tangan kiri, apa salahnya? Menandakan dia ni dan diri dia ada munafik. Oleh sebab itu, bila kita nak menyimpang ilmu, menyimpang cahaya Allah, maka caranya ialah beramal. Jangan cerita buku kita berapa rak kita ada. Jangan cerita guru kita berapa ratus tok guru kita. Jangan cerita kawan-kawan sepengajian kita, santri yang belajar sekarang kita ribuan. Jangan cerita benda tu kalau kamu tidak ada amalan. Tak ada guna semua tu. Kitab kita yang berak-rak banyaknya, tok guru kita tersenari ribu tok guru, semua hebat, semua tok wali, tapi kita sendiri tak beramal. Oleh sebab itu menjadi kewajiban kita untuk melazimi ilmu, beramal. Sebab itu di antara pesan ulama, ada seorang ulama namanya Abu Sa'id Al-Kharras radhiyallahu ta'ala anhu, dia pesan pada kita. Dia kata, yang bagi an takuna as-suhbatu ma'allahi ta'ala bihusnil adab wa dawamul haibah wa ma'ar rasul sallallahu alaihi wasallam bimutaba'ati sunnah wa mulazamati zahiran al-ilm wa mulazamati zahirul ilm wa ma'al awliya biluzumil khidmah wa ma'al ikhwan bil bashashati wat talaqa illam yakunu fi asyan wa ma'al juhal bisyafaqati war rahmati wad du'a. Maksudnya, setiap orang mesti jaga adab dia bersama dengan Allah Ta'ala, dengan memelihara adab dia, dengan sentiasa melihat kehebatan Allah. Yang maha hebat itu Allah. Seorang yang benar dia mendampingi Allah, apa pun yang hebat dia nampak Allah. Itu tanda dia beradab dengan Allah. Apa pun yang hebat. Orang kata kekayaan paling hebat, Allah paling kaya. Kekuatan paling hebat, Allah maha kuat. Setiap benda dia nampak hebatnya Allah, bukan orang. Ini tanda orang tu dekat dengan Allah. Tapi kalau setiap benda kita nampak hebat orang tu, hebat orang ni, kita jauh dari Allah. Benda hebat ni kan benda yang paling tertonjol. Bila sebut hebat, ini yang paling kita tahu. Tapi bagaimana kita cuma tahu hebat manusia tapi tak tahu hebat Tuhan? Tengok orang tu rumah besar, banglo, hebat dia. Dia tak tengok alam yang besar ni milik Allah, hebat Allah. Tengok rumah besar pun kalau teropong, kecil berbanding nisbah dunia tu.
Dia tak tengok alam malakut yang luas ini milik Allah. Tak nampak hebat Allah. Dia nampak orang tu ada harta banyak sekian, hebatnya dia. Dia lupa bahawa semua kekayaan milik Allah. Allah Maha hebat. Dia tengok orang tu gagah lawan 20 orang, mati 20 orang. Hebat dia. Dia lupa Allah Maha kuat yang boleh matikan semua orang serentak. Dalam hati manusia, kalau kan kita sebut benda-benda hebat ni memang ada dalam kepala otak kita. Kita tahu, oh dia hebat, tu hebat, ni hebat. Tapi kalau kita tak pernah nampak Allah hebat, kita tak pernah beradab dengan Allah. Itu kita dah sebut selalu, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Maksud Allah Maha Besar pun, Allah Maha Hebat. Hebat ni kan maksudnya berada pada atas sekali. Hebat. Tak ada perkataan lebih tinggi pada hebat. Haibah. Kegerunan kita. Kita takut orang sebab dia begitu begini. Kita takut lagi Allah, kerana Allah boleh hancurkan kita. Dunia dan akhirat kita. Maka datang haibah pada Allah, bukan haibah pada orang. Kita duk nampak orang ni bagus itu begini, nampak bagus lagi Allah yang beri nikmat. Kadang orang buat baik kita sikit, kita nampak hebat, dia hebat. Allah buat baik setiap hari ni beri nikmat, tak nampak hebat. Itu nak sebut alhamdulillah payah sikit. Terima kasih dengan orang laju je, dengan Allah lambat. Sebab itu dia tak pernah fikir nak beribadat pada Allah. Dia berfikir untuk mendekati orang, tapi tidak mendekati Allah. Sebab haibah tu hilang dalam diri dia. Kemudian kata Abu Sa'id Al-Kharras, dan bersama Rasulullah, cara kamu bersahabat, kamu sebagai umat dia ialah dengan ikut sunnah dan melazimi ilmu kamu. Tetapi bila kita beramal dengan ilmu, itu adalah tanda kita ikut Rasulullah. Bila Allah sebut dalam Quran, dan surah Ali Imran ayat 31, Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad kepada manusia, kalau kamu semua cintakan aku, maka ikutlah Rasulullah. Nescaya Allah akan mengampuni kamu, menyintai kamu dan mengampuni kamu. Allah pengampun dan penyayang. Baik, bila kita sebut cinta pada Rasulullah, dia zahir dengan apa? Dengan melazimi ilmu, dengan beramal. Tapi kata cinta Rasulullah, dapat ilmu banyak tapi tak nak beramal, maka ini orang yang tak cinta Rasulullah SAW. Dan kalau kita beramal dengan ilmu, itu tanda cinta pada Nabi SAW, dan itu juga tanda cinta pada Allah. Seperti bila kita sebut ilmu sunnah yang kita dengar, hadis-hadis Nabi yang kita dengar, yang itu terus menjadi kegilaan kita untuk berpegang dan beramal dengan kesungguhan. Kalau kita dengar pendapat tu, pendapat ni, lalu kita pun dengar satu sunnah Nabi SAW, maka saya akan tinggalkan untuk buat apa yang lebih baik dibuat. Rasulullah buat, Rasulullah buat, maka saya nak buat. Berdasarkan kalau kita orang awam, maksud Rasulullah buat itu dengan penjelasan para ulama kita. Sebab kita tak mampu nak akses langsung. Tapi para ulama yang dah berada pada level mereka, mereka dapat akses langsung untuk mengetahui ini sunnah Nabi SAW. Dan adab kita bersama dengan para wali Allah dengan berkhidmat padanya. Adab kita dengan para ulama, kita khidmat. Apa saja khidmat. Kerana itu menjadikan mereka beri kita ilmu, menyebabkan mereka beri kita ataupun mendoakan kita dan sebagainya. Dan adab kita bersama saudara kita, senyum dan sentiasa berlapang dada, melainkan kepada yang derhaka. Kita tak akan senyum pada orang derhaka. Orang buat maksiat kita tak nak senyum, tapi saudara kita yang tak buat maksiat kita senyum dan berlapang. Dan bersama dengan orang jahil, adab kita dengan orang jahil dengan cara syafaqah kesian kat dia, rahmati dia, doa dia dan bimbing dia. Nampak orang tu jahil, kita pun tak boleh biar juga, kita kena buat sesuatu. Kita kalau tengok orang butuh huruf, kita berusaha untuk biar dia tak butuh huruf. Sama juga kalau kita tengok orang tu jauh daripada hidayah, kita kena usaha bagaimana nak mendekatkan dia. Jadi daripada kata-kata Abu Sa'id Al-Kharraz yang kita quotekan ialah bagaimana perlu tanda seorang yang melazimi ilmu dengan beramal, itu tanda dia ikut Nabi SAW. Tapi kalau kita ada ilmu lalu tak beramal, kita tak ikut Nabi. Walau kata saya ikut Nabi, saya selawat pada Nabi, saya cinta Nabi, tidak. Kecintaan itu bermula bila kamu ikut. Jadi kalau kita sebut anak kita, kalau anak saya ayah, tapi ayah cakap semua tak dengar kata, dan tak suruh macam ayah suruh buat, maka tak guna dia kata sayang ayah. Kita pun tak sayang dia macam ni. Kerana perkara yang paling mulia
ialah dengan ilmu yang kita ada kita beramal. Sebab itu kata ulama, a'azzul asya' ala wajhil ardi thalatha. Ada 3 perkara yang paling agung atas dunia ini. 3 benda paling agung sekali atas dunia ini. Yang pertama kata mereka, amilun yadullu amaluhu ala ilmihi. Orang yang beramal dan amalan itu menunjukkan pada ilmunya. Seorang yang beramal dan amalan itu tunjuk bahawa dia benar-benar berilmu dengan amalan tadi. Bahasa mudah, ada ilmu dia beramal. Ini orang yang paling mulia. Paling mulia. Tapi orang kalau ilmu ada tapi tak beramal, kata Imam Ibn Jauzi, orang paling miskin sekali orang yang habiskan umur dia belajar tapi dia tak beramal. Ini miskin. Kenapa? Dia telah menghilangkan kelazatan dunia dan akhiratnya. Sedangkan akhirat kelak dia akan dihisap dengan hujah kuat atas kepalanya. Mu tahu tapi tak beramal. Orang paling miskin kata Imam Ibn Jauzi, dia habis masa bertahun-tahun belajar. Tahun belajar, habis kitab, khatam kitab, tapi dia tak beramal. Duk habis masa, habis umur dia, tapi tak beramal dengan ilmu diperolehnya. Maka ini orang paling miskin, sehingga dia tak dapat rasa kelazatan ilmunya di dunia. Dan juga tuaian yang bermakna akhirat kelak. Kelak Allah akan hisap dia dengan hujah yang kuat atas kepalanya, kerana dia berilmu tapi tak beramal. Sebab itu bila nak jadi orang paling agung, siap yang saya katakan, kita nak simpan ilmu kita bukan cara catatan semata-mata, bukan cara hafazan semata-mata, tapi cara amalan. Yang kita dah catat ilmu, ambil waktu tertentu, buka balik. Oh, ini saya belum beramal, saya nak amal sekarang. Oh, ini saya belum beramal, saya nak beramal sekarang. Lepas beramal, kongsi. Ini saya nak kongsi satu amalan yang menjadikan kita dekat dengan Allah. Sebab Allah tidak didekati dengan berangan, tapi Allah didekati dengan amalan. Nanti dalam syurga, ketika mana Allah himpunkan manusia, lalu Allah Ta'ala berfirman kepada orang baik-baik, kata Allah, masuklah syurgaku dengan rahmatku. Mula-mula Allah cakap, masuklah syurgaku dengan rahmatku. Maka masuklah orang beriman dalam syurga dengan rahmat Allah. Kemudian Allah berkata, dan duduklah pada kedudukan tempat mengikut amalan masing-masing. Semua orang beriman masuk syurga, tapi pada kedudukan dan tingkat mengikut amalan. Tetapi kita masuk syurga dengan rahmat Allah, bukan dengan amalan kita. Itu nak tunjuk luasnya rahmat berbanding amalan. Tetapi lepas manusia itu masuk syurga dengan rahmat Allah, Allah berfirman, sebagaimana disebut dalam athar, duduklah di tempat kamu mengikut amalan masing-masing. Macam ginilah kita beri arahan semua masuk kapal terbang. Masuk kapal terbang kita dah nak fly, tapi duduk kat mana? Ikut tiket kita bayar banyak mana. Yang bayar banyak first class lah. Yang bayar banyak mungkin business class. Yang dia tak banyak bayar, dia duduklah ekonomi. Dia pun lambat daftar, duduklah kat ekor, kat dapur tu. Naik kapal terbang juga, tapi kedudukan berbeza. Dan ini yang disebut oleh Allah dalam Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat darjat orang beriman dan yang mempunyai ilmu. Ini ilmu yang beramal itu mengatasi yang lain dengan darjat yang jauh. Ya, semua masuk syurga dengan rahmat Allah. Tapi duduk kat mana syurga berdasarkan amalan kita. Dan amalan itu mesti berdasarkan ilmu. Sebab kita tak boleh beramal tanpa ilmu. Sebab kalau kata Umar bin Abdul Aziz, kalau orang tu beramal tanpa ilmu, merosakkannya lebih banyak daripada memperbaiki. Tentang orang yang dia tak reti mekanik, tapi nak cuba juga baiki kereta kita, yang asalnya rosak sikit je, rosak dia mungkin bateri dia lemah, akhirnya semua hancur. Macam pepatah kita sebut macam tikus baiki labu. Baiki labu habis. Baik, yang kedua yang paling hebat atas dunia ni, tilmizun ghairu tami'in, orang yang belajar tapi dia tak tamak. Apa maksud orang yang belajar dia tidak tamak? Maksudnya ialah dia bukan jadi biar banyak ilmunya, tetapi yang dia pentingkan dalam belajar, dalam mempelajari sesuatu, bahawa bagaimana dia memahaminya. Kita tuan-tuan bukan belajar nak banyak, kita nak faham.
Sebab dalam hadis Nabi kata apa? Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah nak berikan kebaikan padanya, maka difahamkan agama. Kadang-kadang kita ni anak murid tak sabar nak belajar banyak benda. Ustaz boleh tak Ustaz ajar tu, ajar ni, semua dia nak suruh Ustaz ajar. Ustaz buka kitab ni pula. Ustaz boleh tak khatam awal sikit kitab ni, kita nak cepat ni. Baik awak faham tak faham? Tak faham. Better awak duduk di sini dulu, sehingga awak benar-benar faham. Jadi kadang-kadang tamak kita nak belajar tadi, ada waktunya bagus, tapi banyak waktu tak bagus. Sebab dia nak tahu cepat. Kalau boleh hadis ni dibaca cepat, dia khatam semua. Supaya dia boleh beritahu orang, saya dah khatam, saya dah habis. Tapi apa yang dia faham? Kadang-kadang kitab bila baca, dia nak habis cepat. Ada setengah para ulama, bila dia mengajar, dia nak tekankan kefahaman, tapi memakan masa yang panjang untuk habiskan kitab. Akhirnya menjemurkan pelajarnya lagi. Ada pula nak cepat khatam kitab, akhirnya dia berjaya khatam tapi pelajar tak faham. Kita nak duduk tengah. Ya, memang saya kenal sahabat-sahabat saya, bila dia orang mengajar kitab ni, satu muka surat pun seminggu tak beri. Sebab apa? Dakik, kena terang. Saya kata, Syekh bagus, entah buat ni bagus, kita tak nafi lah, entah nak boleh faham. Tapi entah kena kira kejemuan anak murid. Murid ini dia ada jemu. Dia kalau dia bawa kitab jauh-jauh, sehari mengaji, setengah muka surat pun tak habis, dia dah give up. Setahun mengaji, muka surat ni tak bergerak lagi. Setahun ni berapa puluh tahun kau ni, mau sampai masuk tanah kubur tak habis lagi ni. Dia macam give up. Macam tuan-tuan ngaji Quran. Bila kita ngaji Quran, zaman-zaman dulu ngaji kan, dia kaedah dia tak fasih tak boleh alih. Lagi tak mahir ni jangan harap boleh alih. Akhir tak bergerak lah. Ada orang tu dia baca Quran kecil, dari dia kecil sampai dia tua, tapi Quran masih kecil. Istilah Quran kecil tu maknanya mukaddam. Duk baca mukaddam tak habis sebab tu guru dia syadid. Tak betul ni, jangan harap boleh alih. Ada pula tok guru ni dia jenis cepat. Dia alih belaka. Tak pandai ke pandai alih. Tak datang pun dia alih juga alih. Boleh. Tak, saya tak datang sama, tak apa, alih je. Dia cepat. Ni kaedah ni sampai 2 bulan khatam Quran. Tapi baca ni tak mantap. Tak kuat. Kita nak tengah-tengah. Tidak dalam tempoh menjemukan orang. Tidak juga sampai dia tak faham. Sederhana. Maka orang paling mulia ialah pelajar yang tak tamak. Pelajar yang bukan cerita dia nak banyak, tapi dia nak faham. Ini mulia dia. Sebab tu bila dia keluar dalam satu-satu pengajian, dia faham isunya apa. Ustaz dia cakap isunya apa, dia faham. Faham tadi lah menjadikan dia boleh bertindak dengan baik. Yang ketiga, orang paling mulia atas muka bumi ini, kata ulama, ialah arifun ya'rifullah. Orang yang benar-benar kenal Allah. Ini paling bahagia sekali. Dia kenal Allah dengan sebenar-benar kenal dia. Sehingga waktu dia mensifatkan Allah, dia mensifatkan Allah tanpa kaif atau tanpa persamaan dengan makhluknya. Allah, asalnya kita mengaji mukhalafatuhu lil hawadith. Bersalahan Allah itu dengan semua makhluk-makhluknya. Dia tak pernah tengok Allah ada persamaan dengan makhluk. Tidak ada. Kalau seorang yang melihat ada persamaan Allah dengan makhluk, imannya masih masalah. Maksudnya bagaimana? Dia rasa orang ni pun kuat, Allah pun kuat, dia masih nampak. Tak, Allah pun kuat. Ni tak ada apa. Tak, dia pun macam kuat juga ni. Tak, itu kecacatan akidah. Dia nampak orang ni boleh menjejaskan dia, dan Allah pun boleh menjejaskan dia. Tapi selagi mana kamu nampak makhluk tauhid, kamu tak betul. Kita nampak secara fully Allah. Segalanya Allah. Yang beri manfaat pada kita Allah, beri mudarat Allah, yang menghidupkan, mematikan kita Allah. Tidak ada yang lain melainkan Allah. Orang ni dipanggil arif billah. Dia tak ada pun ada keraguan dalam mengenali Allah. Macam kita sebut kenal Allah, tapi dalam masa yang sama kita dengan makhluk ni gagah kuat juga. Di pergantungan kita makhluk ni kuat juga, sampai lupa Tuhan kadang-kadang. Duk bergantung ke obat kuat juga, sampai lupa Allah menyembuhkan. Tak, obat ni bagus, obat ni bagus. Tak, yang sebut tu Allah. Tak, betul lah Allah, tapi obat ni Allah. Dia nak sebut juga ni. Ni kita nak cakap atas dasar sebab. Tak, sebut hakikat dulu. Awak faham hakikat.
Yang sembuh siapa? Allah. Tapi obat ni tak, Allah sebut Allah. Tak dia nak mari obat ni juga. Akhirnya dia makan tak sembuh. Tentang obat yang sama, penyakit yang sama, yang dulu berfungsi kemudian tak berfungsi. Obat yang sama. Ni orang tu dia ada sakit kanser. Dia pun buat perubatan paling canggih dalam kanser. Dah duit banyak. Bayar pun juta, duit banyak. Sembuh. Oh, dia punya seronok, tengoklah duit banyak boleh sembuh. Kemudian kanser tu datang balik di tempat yang sama. Dan doktor ulang benda yang sama, tapi tak berkesan, dia tu membesar, akhirnya dia mati. Doktor yang sama, yang dia anggap hebat boleh sembuhkan dia. Kaedah yang sama, yang dia anggap hebat, yang pernah menyembuhkan dia. Tapi kaedah itu juga gagal. Dia macam orang bisnes juga. Orang bisnes dia rasa dah bijak, strategi, marketing, bla bla. Dia pun buat. Dan dia meraih keuntungan besar. Tiba dia jatuh, tak apa. Kita masih pegang strategi itu. Dia buat strategi yang sama, marketing yang sama, tetap tak boleh naik. Tetap macam kita pergi dengan ikan. Orang ni kata, saya tahu lubuk ikan. Dia pergi betul lah banyak. Ikan bawal, ikan merah, naik belakang. Tapi pada hari yang lain, lubuk yang sama, kain yang sama, umpan yang sama, bot yang sama, orang yang sama, tak dapat ikan. Saya ingat ada satu rancangan, dia ni nak ikut laut nak tangkap ikan. Dia ikut orang ni paling berpengalaman di laut 35 tahun. Masa sesi mula-mula naik bot, ini pakcik ni bagus, berpengalaman 35 tahun, pakar dan semua ikan. Ini tengok laut dah tahu ada ikan tak ada ikan. Bahawa dia pun tahu betina ke jantan, ni kembar ke seorang, dia tahu. Punya pakar. Dia pun pergi, rancangan tu tunjuk lagi. Balik maghrib, seekor ikan tak dapat. Orang kampung saya panggil seekor buta tak dapat. Yang pengalamannya 35 tahun. Ni Mak Saleh ikut ni, memang confirm dapat ikan. Lihat, bukan rezekinya. Bukan rezekinya. Ni yang agak-agak dia puji awal-awal tu, akhirnya habis gitu. Ni berpengalaman 35 tahun, tahu kat mana lubuk, tahu sekian-sekian. Tetapi dengan pengalaman yang sama, ilmu sama, dia pergi bawa orang ni tak dapat ikan walau seekor. Demikian kehendak Allah. Itu orang yang arif, yang kenal Allah sungguh-sungguh, dia tahu. Atau walaupun obat ni menyembuhkan, kita pun tahu obat ini juga boleh bersifat tidak menyembuhkan. Sebab itu kita melihat hakikat Allah sembuhkan. Kalaupun kita kata ini ikhtiar, tapi pandangan kita pada ikhtiar tu tak kuat, kita melihat Allah. Ada orang betul lah ikhtiar, tapi dia macam akidah dia ke arah obat tu kuat juga, kuat sangat. Akhirnya Allah nak betulkan akidah dia. Akhir obat ni tak menyembuhkan dia. Supaya dia benar-benar pasrah pada Allah. Akhirnya dia baik tanpa obat. Awak macam mana baik? Tak tahu, tiba-tiba baik je. Baik. Hari tu makan-makan obat tak baik, lepas tu saya biar je, jadi baik. Menunjukkan siapa yang menyembuhkan, Allah. Tapi bila Allah sayang kita, Allah tegur kita. Selagi mana ada datang teguran Allah pada kita, maka itu tanda Allah sayang. Tapi kalau kita tak dengar lagi teguran, kita mungkin akan hanyut. Hanyut dengan mainan hawa nafsu kita, syahwat kita. Dan orang pada rugi ialah yang orang yang ikut syahwat, yang tak beri manfaat pada dia. Kita antara dua kesibukan. Sama ada sibuk kita ikut syahwat, syahwat ni kehendak kita lah, atau sibuk kita mengikut kehendak Allah. Siapa pun sibuk dalam ikut syahwat, dia sebenarnya lebih merosakkan dirinya daripada memperbaiki diri. Ikut syahwat tidur, ikut syahwat makan, ikut semua syahwat yang kita suka-suka tu, akhirnya kita rasa makin lama makin lemah. Sebab Allah bukan ciptakan kita untuk syahwat tu. Yang kedua ialah orang ikut semua perintah Allah, maka dia akan dapati pada hari-hari tuanya dia makin kuat. Ikut daripada muda dia ikut perintah Allah. Solat jemaah tak tinggal, baca Quran tak tinggal, menuntut ilmu tak tinggal, zikir tak tinggal, sedekah tak tinggal. Semua ni dia lazimi betul-betul. Maka dia akan dapati dia makin lama makin kuat, sehingga datang hari yang dia bersendirian. Sebab semua orang sebelum dia bersendirian dalam kubur, dia akan bersendirian atas dunia. Allah akan jadikan setiap hambanya ini akan bersendirian atas dunia sebelum dia bersendirian atas kubur, dalam kubur. Bagaimana? Tentang kita tengok orang-orang yang dah hidup lebih lama pada kita. Ambil contoh ayah mak kita lah. Dulu dia sekian sibuk dengan anak, bla bla bla. Hari ini dia bersendirian dengan bagaimana? Dengan sakit dia. Maka dia akan bersendirian. Hari ini dia bersendirian dengan tuanya. Tua seorang kat rumah.
Tunggulah cuti sekolah baru datang tengok anak-anak cucu tidak bersendirian. Allah akan ajar hambanya bersendirian, supaya akan zahir ketika itu ilmu yang beri manfaat pada dia yang pernah dilakukan pada mudanya. Kalau sekiranya pada mudanya dia mentaati Allah dan sibuk dengan ketaatannya, maka dia tidak ada dalam kamus dia bersendirian. Dia sentiasa bersama Allah. Itu kita dengar ada orang tua memang duduk seorang-seorang, tapi khatam Quran 3 hari sekali. Sibuk dia. Dia tak rasa dia bersendirian. Dia disibukkan dengan ibadah. Walau ada tua dengan bongkok tiganya, tapi dia tetap nampak sibuk. Tapi kalau kita tengok orang yang tak biasa beribadat, beramal dengan ilmu, bila tua tu nampak sunyi sungguh dia rasa sunyi. Akhirnya negara orang kafir, dia orang minta kebenaran untuk bunuh diri, yang mereka namakan sebagai pembunuhan ihsan. Berapa buah negara telah meluluskan akhta tersebut. Kemudian dia sunyi sangat-sangat dengan tua dia. Akhirnya dengan satu suntikan mematikan dia. Nak mati dah, dek sunyi. Sebab itu disebut dalam satu syair terkenal, Zuhair bin Abi Salma, wa man ya'ish samanina aman la abalaka an yas'am. Siapa bila dihidup sampai 80 tahun tidak dipasti bosan. Masuk 80 tu bosan sungguh-sungguh. Pada siapa? Pada orang tak pernah bersendirian bersama dengan Allah. Orang yang pernah bersendirian bersama Allah, dia dapati hari itulah hari paling bermakna dan paling sibuk untuk ingat Allah. Tentang kita sampai umur, nanti kita bersendirian, pasangan kita pun dah mati. Yang namanya isteri, mungkin suami mati, yang suami, isteri mati. Anak-anak kita pun dah ada urusannya sendiri dan kesibukannya. Akhirnya kita seorang. Tapi kerana kita pernah bersama dengan Allah selalu, maka kita punya urusan yang penting. Lalu kita sentiasa sibuk dengan aktiviti kita sebagaimana kita muda. Sebab itu orang yang sibuk dengan ketaatan pada Allah waktu muda tidak pernah sunyi waktu tuanya. Tapi sebaliknya, maka sebaliknya. Oleh sebab itu simpanlah ilmu dengan beramal. Jangan simpan ilmu dalam kitab saja. Jangan simpan ilmu tak pusat saya tok guru saja, dijawablah. Jangan, tapi amal. Akhirnya sampailah kita pada tahap saya katakan tak ada semua-semua ilmu saya, tapi ia ada pada diri saya, cahaya, kesan amalan. Akhirnya kita mungkin tak ingat dah dalil-dalil itu, dalil-dalil ni, tapi kita tak pernah lupa untuk beramal. Maka orang ni benar-benar faqih, benar-benar ahli, walau bukan dengan ilmunya tapi dengan amalnya. Dan itulah sebenar-benar faqih. Sebab benda disebut oleh Imam kita Asy-Syafi'i rahimahullah, faqih sebenar bukan perkataannya, tapi faqih sebenar dengan perbuatannya. Wallahu bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.